يعنا وزخرنا ومولاه وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni yang sepatutnya bukan malam ni dah, sepatutnya hari Sabtu yang ketiga, tapi oleh kerana kekosongan pada malam ni dan juganya sedang molek pada hari Sabtu ni, ambonya ada jemputan ceramah Maulidul Rasul. Janji sebelum dah ada jumpa surah ni lagi lah. Jadi kebetulannya begitu, alhamdulillah lah. Kira-kiranya gati lah pada malam ni gati pada malam ni. InsyaAllah kita akan mulalah muzakarah kitab Imam Ghazali, iaitu kitab yang kita pilih, Kimyas Sa'adah. Katanya dah beli dah tu sedang molek. Kita beli dah tu. Kalau ada kitab tu boleh buka pada muka surat 20. Itu permulaan kitabnya di muka surat 20. Baik. Sebelum daripada kita masuk baca kitab Imam Ghazali ni, marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan Fatihah 3 kali. Pertamanya diniatkan hadiah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ummahatil mukminin, ahli keluarganya serta sahabatnya, para anbiya dan mursalin yang lainnya, dan para a'immah mujtahidin daripada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan dikhususkan pula kepada Hujjatil Islam Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada guru-guru kita yang berjasa besar mengajarkan kita tentang agama, sama ada usulnya dan furuknya. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 20 dah. Bagi ada kitab tu, di sebelah kiri tu hak Arab, di sebelah kanan tu hak diterjemahkan. Diterjemahkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Ini salah seorang daripada mustasyar mana penasihat Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Dan ini juga diberi kata pengantar oleh Rais Am Nahdlatul Ulama dulunya, nama Kiai Haji Sahal Mahfuz.
Itu seorang tokoh ulama yang sangat besar. Banyak karangan-karangan Arabnya. Baik. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadati wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Baik, Imam Ghazali memulakan mengarang kitab dia ni dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu banyaklah syarahan Bismillah ni. Antara lain kerana nak mengamalkan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting dalam agama, yang agamanya tidak memulakan dengan apa-apa permulaan padanya. Ada pun semayang. Semayang ni penting, tapi syarat wak mula dah dengan takbir. Tu tak boleh kita nak mula dengan bismillah, tak boleh lah. Usalli fardal maghribi bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, itu bid'ah dhalalah lah. Tu reka sendiri. Ada pun orang panggil syarat tak mula. Syarat tak buat mula dengan apa-apa. Dan lain daripada zikir mahdah. Zikir mahdah ni zikir semata-mata. Kita nak mengatik la ilaha illallah ke subhanallah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha, tak sunat itu. Jadi pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak, yang syarak tidak mulakan dengan apa-apa permulaan pada pekerjaan tersebut, lain daripada zikir semata-mata, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan pada pekerjaan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin la yubda'u fihi bil basmalati, tidak dimulakan pekerjaan tersebut dengan basmalah. Fahuwa, maka pekerjaan tersebut aqta, terputus. Yang ini terputus ekor. Itu dia panggil tashbih baligh. Binatang kalau terputus ekor, kuranglah dia panggil. Kuranglah dia panggil binatang yang terputus ekor. Fahuwa ajzam, berpenyakit juzam, penyakit kusta tu. Fahuwa abtar, tu riwayat banyak. Makna sekaliannya ialah qalilul barakah. Sedikit berkah. Artinya mafhum daripada mantuk. Dia panggil tadi tu mantuk. Hadis Nabi itu mantuk. Ma nataqa bihi oleh Nabi SAW. Perkataan yang dituturkan akan dia oleh Nabi SAW. Itu dipanggil mantuk. Kemudian ma fuhima minhu, makna yang difahami daripada perkataan Nabi tadi. Artinya kalau kita nak keberkatan yang lebih, mulakan pekerjaan tersebut dengan basmalah. Itu. Maka kerana itulah Imam Ghazali juga memulakan kitab Kimia Us-Sa'adah. Kitab dia ni nama Kimia Us-Sa'adah. Kata ngaji kimia, nak ambil bahagian sains tulen ke kan, kimia, fizik, bio. Kimia sini maknanya perkataan kimia ni ialah suatu proses yang dibuat oleh orang-orang dulunya dalam nak memproseskan logam-logam, emas dan sebagainya. Proses tersebut tu dibuat oleh raja-raja, tempat tersimpan. Itu maksud. Tidak orang kebiasaan lah. Orang awam ni tak boleh nak buat proses nak menghasilkan emas, logam, apa semua ni dibuat oleh raja-raja, orang hebat-hebat. Kalau gitu, kimia ni makna memproses. Itu maksud. Kimia makna memproses as-sa'adah, memproses kebahagiaan. Sebab itulah dia letak depan tajuk buku kita ya, proses kebahagiaan. Orang nak capai bahagia, dia kena baca kitab ni. Kalau rasa hidup tu tak bahagia lagi lah. Kalau hak bahagia dah pun kena tahu kebahagiaan hak sebenar tu apa. Kadang-kadang kita berasa kita ni bahagia
Duit banyak, bini banyak, anak beriuk. Dah, rasa bahagia. Padahal hakikat tak bahagia juga. Nah, tu. Bahagia yang sejati, yang hakikinya apa? Itulah yang akan diulas oleh Imam Ghazali dalam kitab yang kita akan baca, Kimia Us-Sa'adah. Baik. Setelah mana Imam Ghazali memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Imam Ghazali memulakan lagi dengan Alhamdulillah. Jadi Bismillah itu tak payah kita syarah lah. Kalau nak tahu juga makna syarah gitu, pergi cari dalam YouTube tu banyak dah hamba duk ulah pasal Bismillah ni. Nak bahas sebutir-sebutir, ba tu apa, Ismi tu apa, Allah tu apa, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu berapa kali kuliah pun tak habis lagi. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar orang panggil huraian Bismillah itu, bolehlah tengok dalam video-video yang telah ada orang panggil baca kitab yang saya duk muzakarah dengan adik-adik di pondok tu, dia duk bahas pasal Bismillahirrahmanirrahim. Itu dekat dengan 2 minggu tak habis lagi tu. 2 minggu tu bukan seminggu sekali, hari-hari, melainkan Jumaat satu je cuti. Itu tak habis lagi Bismillah ni. Tu. Jadi kita tinggal dululah syarah dia tu. Kata ustaz syarah lah. Tak bergeraklah kitab kita ni. Adalah sebulan sekali. Baik. Dan setelah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Imam Ghazali mula sekali lagi dengan Alhamdulillah. Jadi Bismillah itu dia panggil ibtidaan hakikiyan, dia panggil. Mula sengoti. Mula sungguh. Maknanya permulaan yang tidak ada pendahuluan bagi dia, itu dia panggil ibtidaan hakikiyan. Kemudian Alhamdulillah itu mula juga. Kenapa mula? Karena Nabi ada juga sabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi rabbil alamin, ataupun dalam satu riwayat lain bilhamdalillahi fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajzam, ay qalil barakah. Bihullah juga. Maka ulama kata, nak mula hak mana? Tadi suruh mula dengan bismillah. Yang ni pula alhamdulillah. Nak mula hak mana? Kalau ikut kepala otak kita, ikut hak mana-mana tak apa belaka lah ustaz. Jangan. Maka ulama ni cara dia nak mengamalkan sekalian hadis. Hadis permulaan tadi tu mafhumnya suruh mula dengan bismillah. Hadis yang kedua ni mafhum dianya suruh mula dengan alhamdulillah. Maka ulama nak amal dua-dua hadis. Tak nak tinggal salah satu. Kalau ikut kita, main bantai lah mana-mana boleh belaka. Zikir belaka tu. Dah. Ulama ni dia fikir sahabat hak tu. Maka ditanggungkan mula pada mafhum bismillah tadi tu, mula sengoti dia panggil ibtidaan hakikian. Kemudian mula pula sekali lagi alhamdulillah ni dia panggil ibtidaan idafiyan. Itu. Mula juga, tapi mula dengan nisbah sudah dimula dah sebelum daripada dia dengan bismillah. Itu dia panggil ibtidaan idafiyan. Baik. Kata Imam Ghazali, alhamdulillahi, bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Jadi tak ada satu pun puji itu berhak mustahak untuk kita, tak boleh. Tak ada satu pun puji itu layak untuk kita simpan ke kita, tak boleh. Sebab tu kalau orang tu duk baca alhamdulillah, tiba-tiba orang puji dia, lubang hidung dia luar, sorang-sorang dia kata berat dia ni. Makna dia duk baca alhamdulillah tu tak faham, tak faham dia. Alhamdulillah bermula segala puji itu. Puji mana? Puji maklum tu lah. Qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Mana Tuhan puji diri dia, itu sedia kala lagi. Tuhan puji hamba dia, itu pun qadimani. Dua-dua tu sedia kala lagi. Hamba dia puji dia, itu baru. Kita puji sesama kita. Sedap suara tu imam macam tu. Tu bila pengas masjid haram baik tu ni. Allah sedapnya. Ustaz kalau mengajar kat kita tak berasa sejak. Puji tu. Tiba-tibanya luah lubang hidung ustaz. Tu imam pun luah juga tu lubang. Tu bila pun pak lubang telinga pun luah juga. Ustaz tu imam tu bila tak sedar diri dia panggil dia tu. Orang puji dia sipek dia.
Padahal dia tak berhak simpan puji. Kenapa? Alhamdulillah, ai mustahikun lillah. Segala puji itu berhaknya Allah Ta'ala saja je. Dia saja. Tembus ke Tuhan belaka. Dia puji diri dia, aku tembus ke dia. Dia puji hamba dia, apa hamba dia yang mencipta, tembus ke dia juga. Hamba dia puji dia, sama telah lah puji ke dia, tembus ke dia. Hamba puji sesama hamba pun, siapa yang menjadi orang panggil fi'lul jamilil ikhtiyari, perbuatan yang cantik, yang elok, hak bahasa pilih hati, itu pun Tuhan yang menjadi. Supaya kita masuk perabuk, kedai perabuk lah, tengok perabuk comel kita, oh comel perabuk ni dah, tukar dia duk tepi duk luar lebih hidung. Mana saya puji perabuk tak puji awak, mana luah molek lebih hidung awak tu, kata perabuk ni saya buat, senyum. Jadi kita puji benda hak dia buat tu supaya puji dia dah, itu lah. Jadi kita puji sama kita tu supaya puji Tuhan. Sebab tu salah besar bila orang puji kita tu kita sipek ke kita. Sepatut kena ada dalam hati kita rasa hadza min fadli rabbi. Nah, ini kurnia Tuhanku ni. Dalam hati ada gitu. Tak kata mulut pun tak apalah, dalam hati kita tu. Nah, ini hak Tuhan ni yang duk sipek aku jangan. Bila mari lagu tu dalam hati, barulah selamat kita daripada riya, ujub, sum'ah, takabur atau sifat-sifat mazmumah tu. Nah, itu lagu tu. Allah Ta'ala tadi tu, siapakah dia? Alladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadati wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Comel. Mula-mula buka kitab tu dia buat mari bara'atul istihlal, dia panggil. Bara'atul istihlal ni orang panggil terbit-terbit anak bulan. Dalam ilmu badik dia panggil bara'atul istihlal. Apa? Si pembaca ni kalau dia reti, dia faham dah kitab ni nak syarah ke apa. Di awal khutbah tu dia letak dah. Tu dia bara'ah ni banyaklah. Nah. Dia ada apa? Bara'atul istihlal. Nah. Ada 3 bara'ah. Nah. Macam orang panggil sudah orang ceramah kan, dia kata mudah-mudahan tuan-tuan nak nabi tu nak bila tu bara'ah juga tu. Nak menunjukkan nak selesai dah ceramah dia. Mudah-mudahan para hadirin semua kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamal nabi tu. Itu dia panggil bara'ah juga. Tapi hak nak menutup. Ini bara'ah hak mula-mula, mukaddimah. Jadi kita ni orang hak membaca ni kalau faham, nampak dah kitab dia ni nak bersyarah ke apa, dia panggil bara'atul istihlal. Terbit dah anak bulan sikit-sikit. Apa? Nampak dah apa yang nak bicarakan dalam kitab dia, iaitu ilmu tasawuf, dia panggil. Ilmu tasawuf. Jangan kata ilmu ayat cak lah. Sebab ada orang kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat cak. Kalau ilmu tasawuf ni ilmu ayat cak, betul? Kita nak tahu di mana riya, ujub, sum'ah, takabur, hasad, ghadab, hubbul jah, hubbul mal, hubbul riyas, hubbul dunia. Nak tahu di mana? Bicaraan itu tidak dibicarakan dalam kitab-kitab tauhid. Tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Kitab tauhid ni bicara uluhiyat, nabawiyat, risalat atau nabawiyat, sama'iyat, cara tentang ketuhanan, kerasulan, perkara-perkara ghaibiyat, benda kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dibicarakan tentang penyakit-penyakit hak duk mari dalam hati kita tu. Sama telah ilmu fiqh duk cara sah batal, syarat wajib, syarat sah, rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun. Tak ada bicara tentang hati kita tu lagu mana. Tu. Maka bicara tentang hati ni dalam ilmu tasawuf. Nak tahu di mana kita ni ada penyakit hati, kena buka kitab tasawuf. Kalau tak tasawuf kita kata ayat cak, jawab dia, memang ayat cak sungguh. Kita tu bukan ilmu tasawuf, ayat cak. Perut hati kita tu ayat cak. Aica dengan ujub, aica dengan riak, aica dengan sum'ah, takabur, hasad. Itu semaya rajin, jemaah rajin, berapi dahi-dahi semaya. Bukan hitam berapi tu, tapi perut duk berdeki dengan orang. Tak boleh tengok atau haji tu nak menyohu kereta baru lah tu. Bagaimana? Agak-agak duk semaya tak dia boleh pahala. Tak boleh.
Tak boleh. Nah, habis al-hasadu yakulul hasanah kama ta'kulun narul hatabah. Nah, dengki itu memakan ke pahala kebajikan kita seperti mana kayu api, seperti mana api yang memakan ke kayu mumuk yang kering. Habis licin begitu. Haba'an mansura, debu berterbangan akhirat kelak. Klik-klik tengok amal, juga akhirat esok banyak sembahyang sunat dulu berarti ni mesti boleh masuk syurga. Dia kata haba'an mansura, debu berterbangan. Mana? Dah duk deki, dah riak, dah ujub, dah sum'ah, dah takabur. Tak tahu lah, tak tahu pasal tak ngaji. Itu. Ada orang kata ayat acak tu kan. Kok mau gaya acak sungguh. Itu. Baik. Allah Taala ni as'ada yang menaikkan, yang mengangkatkan qawaliba akan segala jantung-jantung, hati-hati, jiwa-jiwa al-asfiyai, orang-orang yang suci, diangkat tu bil mujahadati, dengan sebab bermujahadah. Tu mujahadah ni dalam ilmu tasawuf. Mujahadah ni kelima digunakan dalam ilmu tasawuf ni, istilah digunakan dalam ilmu tasawuf. Mujahadah bukan jauh dah. Tu lain kan tu. Jauh dah dengan masjid. Jauh dah dengan surau. Ini mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh, jid wal ijtihad. Itu makna mujahadah. Nah, tu mujahadah ni maknanya apa? Jid wal ijtihad. Bersungguh-sungguh. Kalau bahasa Kelantan orang panggil bersising lengan bercawak kote. Tu. Bukan duk suruh bersising lengan bercawak kote apa pendekar tamir sungguh tu, bukan. Makna kinayah daripada bersungguh-sungguh. Wak khijah sungguh ni kan. Ni kain kat saya Allah pakai sungguh-sungguh itu dia panggil bersisi lengan bercawak kote dia panggil itu ni. Itu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Taala ni, ya Allah Taala janji dalam Quran. Mana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Walladzina bermula orang yang walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguhlah, alladzi orang-orang tadi tu fina pada kami. Nah, sungguh-sungguh pada Allah Taala, nak ngoti pada Allah Taala. Dah ikhlas ngoti pada Allah Taala, kerana dia tahu kata dia ni dijadikan untuk Allah. Tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bila dia sedar kata dia tu dijadikan hikmahnya untuk ma'rifatullah, untuk ibadatullah, untuk kenal Allah dan ibadat pada Allah, sehingga dalam ibadatnya naik ke tahap ubudiyah dan ubudah kepada Allah, kehambaan pada Allah, rasa diri hamba. Kayak kita lah ni kan duk semaya berapa tidak duk rasa hambaan, no. Duk berharap kau balasan. Itu ni. Semua Jumaat 27 masuk dah deh. Panis semua Jumaat masuk pula. Baca Quran banyak pahala saya. Itu jenis orang hak nak harap balasan, ganjaran, makan gaji dia panggil. Orang makan gaji lah. Bulan-bulan boleh duit. Boleh masuk kat bank dia. Nak tahu? Bukan hamba tu. Tapi kalau hamba tak ada duk harap makan gaji. Ikut Tuhan nak juga apa? Tu hamba. Nah. Bak tu bibik hak ada rumah bukan hamba tu. Orang merdeka tu ni. Kita duk payah gaji dia tu. Hamba tak ada berhak minta gaji. Itu hamba. Jadi Allah Ta'ala-nya suruh kita ni supaya kita ni jadi hamba pada dia. Semata-mata hamba pada Allah Ta'ala, tidak hamba kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kita kan jadi hamba selain daripada Allah tu banyak kan. Hamba duit, hamba pangkat, hamba harta, hamba dunia, hamba tino, hamba jatah, hamba anak, hamba banyak. Hamba mana mengabdi, gitu mengabdi pada duit, pada harta, pada pangkat. Ada tu ni? Tu. Bila orang tu bersungguh pada kami, kata Allah Ta'ala, la yahdiyannahum subulana. Pasti tu dia kata, kami akan tunjuki pada orang tersebut yang jid wal ijtihad, yang bermujahadah itu, subulana, akan jalan-jalan kami, jalan nak sampai hati kepada Allah. Dia panggil usulul qalbi ilallah, sampainya hati itu kepada Allah Ta'ala. Bukan sampai di tubuh ni dah,
hati itu sampai pada Allah Ta'ala. Apa maksud? Maksudnya hati dia tidak luput ingatannya kepada Allah. Kan kita kan bila ingat pada Allah? Bila semaya hajat ayalah. Semaya ni waktu tak ingat, ada hajat besar, ya Allah, tolonglah ya Allah, menangis-nangis ni. Tu tekah tu baru ingat pada Allah. Nah, kenapa kita berasa kita tu berajak pada Allah Ta'ala? Bila time semaya hajat. Adapun hak biasa tak ada hajat besar, tak ada nak semaya hajat kan, tak berasa berajak ke Tuhan. Padahalnya kita ni berajak nafas demi nafas pada Allah Ta'ala. Mana? Tak boleh lepas. Nak menyawa, nak seduk nafas, nak hembus nafas, nak makan, nak sedawa, nak ngatuk sekalipun Allah Ta'ala. Nak cerna makanan dalam perut kita, nak mengepai darah kita. Itu semua berhajat pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata stop, selok ke KO kita, stop, selok, matilah dia dah. Itu. Jadi kita ni nafas demi nafas sebenarnya tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Itu ngaji dah dalam ilmu tauhid sifat 20 tu. Ngaji dah. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Maka ulama usuluddin kata Tuhan tu al-istighna'u an kulli ma siwa wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Tuhan tu ketuhanannya apa? Zat yang tak berajak gapo-gapo, moga lain selain daripada dia tak boleh lepas dengan dia. Ngaji dah itu, faham dah. Tapi duduk di i'tikad, duduk di pegangan. Zauq tak zauq, rasa kecak tak kecak. Itulah atas itu. Itu ni. Apa kita nak marah orang tepuh kata kita tu mau kau mata duk mana tak tengok kau berjalan bawa kereta siapa tepuh cuba tarik kereta aku ni. Kata sabarlah cik, Tuhan tak kedek. Tuhan iyalah Tuhan tak kedek. Mata mutuk mana siapa nak ganti dia. Tu. Muncul ya iktikad lagi tu hak buat tu hak tak gede dah tu. Tapi tak berasa manis mana. Itu. Baik. Jadi sampai hati pada Allah Ta'ala bukan hati kita naik pakat langit, bukan Tuhan duduk langit, Tuhan duduk Kaabah dak. Tuhan tu tak tepat. Pasal apa? Kita tu nafas demi nafas tak boleh luput ingatan pada Allah. Itu makna sampai wusulul qalbi ila Allah, sampai hati kepada Allah itu. Jadi Allah Ta'ala lah allazi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadati. Allah Ta'ala lah Tuhan yang mengangkat, yang menaikkan akan segala hati-hati, jiwa-jiwa al-asfiya, orang sufi, orang-orang bersih, orang-orang baik, orang-orang suci. Suci bersih ni kerana apa? Kerana dia tu sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu maksud. Kita ni kalau manusia memang buat salah semua. Tak ada manusia yang tidak buat salah. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada khata', salah, buat dosa dan lupa. Pastilah. Tapi bila orang tu dia jatuh dalam dosa, buat kerja dosa, segera dia bertaubat. Itulah maknanya Allah menyucikan dia. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak mempunyai dosa, bersih. Itulah Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu Maha cinta, maha kasih dia kepada hamba-hambanya yang banyak bertaubat. Tawabina, orang-orang yang banyak bertaubat. Itu ni. Jadi nak banyak bertaubat dalam sehari itu paling kurang kena lebih 2 kali. Paling kurang tu baru nampak banyak. Nabi sendiri hak maksum liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar tu 100 kali sehari taubat. Taubat bukan astagfirullah macam kita ni. Kita kat astagfirullah astagfirullahalazim, astagfirullah mulut perut dia ingat aku nasi kabu ke apa. Tak jadi gitu. Taubat ni ada rukun. Tu ada an-nadmu, penyesalan. Ada menyesal dalam hati. Al-azmu, azam, tidak mahu kembali lagi dosa yang telah dia buat. Wal iqla, minta Allah Ta'ala cabut bekas dosa tu daripada perut dia. Itu dia panggil rukun taubat. Kalau dosa bersabit makhluk, yuaddi ila haqqi adamiyyi. Kena dia hantar balik.
Basuh maruah gak minta maaf balik. Basuh harta gak pergi hantar balik, bayar balik. Baru Tuhan terima taubat kita. Merapak tu minta dengan Tuhan saja. Tak boleh. Kena hantar balik lah. Nah, kalau orang tu tak ada dah, kita buatlah pahala kebajikan, minta dihadiahkan kepada orang yang kita bersalah tadi. Nah, mana ketahu kita buat dosa dengan orang tu tak ada nak cari, tak berjumpa. Tak jumpa jejak. Waris-waris pun tak ada berapa. Lepas lagu mana ustaz nak taubat. Imam Ghazali juga ajar dalam kitab Minhajul Abidin, kita buatlah pahala kebajikan, hadiah ke dia. Mudah-mudahan akhirat esoknya nak marah kalau kita guana, tiba-tiba tengok pahala banyak. Guana pahala banyak aku mula. Semaya subuh aku gajah semua datik ni. Guana pahala banyak ni. Nah, kata ni boleh hak duduk buat khianat kamu mula. Dia menyesal taubat carimu tak jumpa mati dah guana. Buat pahala hadiah kamu. Oh tak apa, aku maaf kata. Nah, aku maaf lah dosa-dosa. Mujulah boleh mu hadiah aku pahala. Aku subuh gajah semua mula. Orang pakai maaf. Taubat dia terima. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Habis itu. Jadi asfiyah makna safi ni bersih dia tu dengan sebab dia taubat. Jadi ulama kata paling kurang kita ni nak termasuk tawabin, orang banyak bertaubat, paling kurang dalam sehari 3 kali. Lepas subuh sekali, tengah hari sekali, sebelum tidur sekali. Paling malas dah tu. Kalau tak sekali habuk taubat dalam sehari, tak masuk kita. Tak masuk ana. Dalam ayat innallaha yuhibbut tawabina, sesungguhnya Allah Ta'ala maha cinta dia kepada orang yang banyak bertaubat. Tak masuk. Sekali pun tak masuk. Taubat sama saya sekali ya sehari. Tak masuk. 2 kali tak jamak lagi. Lebih pada 2 tu baru masuk. Tu paling kurang tu. Paling kurang. Pak kita renung-renung tengoklah. Nah, berapa kali sehari kita taubat. Aku tak taubat langsung kan. Duk rasa suci. Taubat ke apa? Baharat ustaz tak ada. Sia. Baharat jemaah masjid ni tu. Sia. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dah? Jangan kamu kata kamu tu hak paling bersih, paling suci, paling baik, paling elok, paling bagus. Jangan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lah yang maha amat mengetahui siapa bertakwa di kalangan hamba dia. Itu. Habis. Wa as'ada, sambung lagi. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Bila dah mujahadah, maka dihiaskan dengan musyahadah. Allah Ta'ala ni juga wow ni Allah berkata as'ada tadi. Nah, artinya kalau pasal pepak baru ya bunyi gini. Alhamdulillahilladzi as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Segala puji tu hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala tu allazi, ialah Tuhan yang as'ada, yang memperbahagiakan qulubal awliya'i, akan hati-hati bagi wali-walinya. Jadi bahagia ni bukan duduk di harta bukan duduk di kereta kereta Porsche ko Ferrari ko Lamborghini ko Lamborghini ko kerbau jini. Bukan duduk situ bukan duduk rumah banglo 4 tingkat ko 5 tingkat, bukan duduk situ bahagia ni. Nah, kita ayat itu as'ada qulubah. Allah Ta'ala memperbahagiakan akan jantung hati juga. Nah, duduk di hati. Sebab tu kita kadang-kadang tengok orang tu rumahnya buruk. Nah, makan nasi dengan kicap ikan kering, tapi senyum tak pernah lekat di mulut dia. Bahagia dia. Kita tak ada mikir kita. Nah, mu boleh duduk begini ni. Boleh. Tuhan bahagia dalam perut dia, dia bahagia. Nah, orang tu harta banyak, pok gak berapa keliling kawasan pagar rumah dia tu tak cukup dengan orang jadi pok gak. Anjing lagi jadi pok gak. Nak nyala dia tak boleh nak tidur lah. Nak piti aku bimba tak CCTV ni duduk depan muka atas katil nak tengok semua. Takut jaga ya makan gaji buta. Tu mari teruk sakit jiwa gaul lah tu. Tak liner dia. Tak segar dia, tak sihat dia jiwa dia. Artinya bahagia ni bukan duduk di zahir. Bukan duduk di harta, bini, anak. Okey. Tapi duduk dalam hati. Tu. Sebab tu kata Imam Ghazali wa as'ada qulubal awliya'i, dan Allah Ta'ala tu juga yang kita puji tadi tu
Dialah Tuhan yang memperbahagiakan akan segala jantung-jantung hati bagi wali-wali. Artinya orang jadi wali ni pasti dia bahagia. Ya. Orang jadi wali ni pasti dia bahagia. Tak ada wali tu kusuk. Mana tak ada. Ha? Dalam Quran pun sebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, Tuhan kata jaga-jaga, ingat-ingat. Tuhan kata, ala inna awliya Allah, akan bahawasanya para wali Allah Ta'ala ni. Pasal apa dia wali? Tak ada tanda wali. Ni payah sikit. Kita nak cari wali tapi tak ada tanda wali. Adakah janggut panjang wali? Oh, kambing wali lama lah. Nah, adakah serbai besar wali? Abu Lahab mula pakai serbai je. Jubah labuh kau mana? Tak. Bukan situ tandanya. Nah, tak ada tanda wali. Paling kurang apa kata Imam Kushairi dalam risalah Kushairiyah, paling kurang nak dikatakan tanda wali ni dua. Alamatul lil awliya, hak zahirnya dua. Mana? Iaitu al-judi wal karami. Dua tu. Nah, pemurah dan tidak pemarah. Ada tu ni. Tu paling zahir apa orang panggil tanda hak zahir wali. Pemurah dan tidak pemarah. Inilah hak paling zahir sekali sifat wali, tanda wali. Kalau ada dua ni wali tu. Nah, pemurah tidak pemarah. Orang minta gapo dia apa? Beru, bui. Tak kira berapa, tak tengok berapa. Ada sungguh gitu. Ada tu. Cerita senior di Mesir. Hamba sendiri tak ada jumpa. Tapi ustaz tu nya katanya duduk khidmat di pondok moden Kandih Bacok. Nah, orang panggil Ustaz Ayub Tok Wali. Cerita daripada senior-senior hamba masa duduk Mesir mula. Al-Fadhil Ustaz Ayub Tok Wali ni gila betul sungguh perangai. Dia berjalan nak pergi ke Azhar tu kan. Banyak mana orang-orang hak minta sedekah ni. Bawa hak minta sedekah. Hagalillah nak minta sedekah. Dia waktu ubik duit ni tak tengok berapa sen. Cak, bui. Nah, jadi saya duduk belakang tengok, 50, 100. Nak siapa sedekah kau orang? Kita nak sedekah kau orang ni RM1. Nah, kalau boleh pecah pula RM1 tu 50 sen. Nah, ada pun 150 ni untuk perut kita. Tapi tu tak tengok. Bui. Iya sungguh padai orang panggil Ustaz Ayub Tok Wali pun. Tak ada dia. Zahir khamak je kan. Kebanyakannya orang nak masuk PSA kan. Nak PSA imtihan di Al-Azhar ni. Orang wagi kitab rumah dia. Wagi kitab. Apa tujuannya? Supaya dia tanda bak gapo masuk. Dia kalau dia tanda tu memang hak tu sungguh masuk. Tu. Memang wali sungguh. Dan dia ni banyaknya kalau pergi ngaji jalan ni balik jalan lain. Yuk perangai pelik sikit. Perangai pelik. Tapi bukan semua pelik tu wali. Alim dia nya alim. Alim sungguh. Master Azhar. Dia nak ngaji tu di master tu. Syekh baca syair ku Arab. Orang Arab tak faham. Orang Arab sendiri tak faham. Budak-budak Arab tak faham. Dia suka selok. Syekh tu apa pun suka. Dia pun terang makna barulah orang ramai suka. Orang Melayu kita ni. Memang alih. Jangan kita asal pelik wali belakang pakai seluar pendek 3 suku pun wali bukan dia gitu. Bapak kita dia kira dia ni kata pelik wali beres nak cari orang pelik ya. Jangan dia ni. Pelik-pelik pun tapi tak melanggar syariat. Boleh dah. Tu kata Imam Junaid Baghdadi Sayyidut Taifatis Sufiyah. Dia kata dah. Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i. Nah, apabila melihatlah oleh engkau akan satu orang tu berjalan atas air. Nah, atau ustaz ikut mana ngajar tu berjalan kat sungai Buluh tu cak sampai sini jam jalan dia kata majalah kaki getah kat sungai. Hebat jalan atas sungai. Wa yatiru fil hawa, terbang atas udara. Tak ada nampak kereta ustaz. Saya terbang. Tapi walakin fi'luhu khalifu syariah. Tapi perbuatannya menyalahi syariat. Tak semaya, tak puasa. Ataupun semaya tapi salah. Ya juga, menyalahi syariat juga. Jadi menyalahi syariat itu bukan kata tak semaya saja. Semaya salah pun menyalahi syariat. Ataupun mengajar syariat salah
pun menyalahi syariat. Nah, orang sujud rukun yang panjang, dia badang rukun yang pendek. Jalanlah tu, menyalahi syariat tu. Rukun qasir dalam sembahyang ni dua saja. Rukun yang pendek ni dua aja. Mana? Al-i'tidalu wal julusu baina sajdataini. Iktidal dan duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba dia duduk mengajar orang atas masjid ke apa, dia kata, sujud jangan lama, dia kata. Lama-lama batal ya. Sebab apa? Sujud rukun pendek. Ngaji di mana pekoh sujud rukun pendek? Sujud bahkan kalau kita sembahyang sore itulah sunat lama. Yang mengajar sujud rukun pendek. Ini bahaya. Pakai nak menjadi ustaz belaka mengaji tak sih. Tak salah jadi tok guru tu boleh, tapi kena mengaji. Tu ni. Siapa dia ustaz? Cek sendiri dalam YouTube, jumpa selalu. Tapi ramai orang ikut, ramai. Baca kitab hikam, dia kitab hikam dia. Tauhid pun hikam, fiqh pun hikam, tasawuf memang goreng lah. Tahu kita pun minat benda goreng lagu tu, kata, zuk molat dengan syarahan ni. Zuk moga ya rekod. Itu menyalahi syariat. Maka kata Imam Junaid Baghdadi, fa'lam annahu syaitan. Ketahuilah olehmu, nate tu syaitan tu. Bukan wali dah, kuali, bukan lebih pada kuali, syaitan. Syaitan. Itu senang gitu. Baik. Jadi wali-wali kata Imam Qushairi, nak dikatakan orang tu wali paling kurang lah zahirnya alamat dua. Mana? Pemurah dan tidak pemarah. Kat kita terbalik hak tu, pemarah dan tidak pemurah. Orang mari minta dah seria ni. Jalan. Minta pula. Mu tak minta dah. Tak dia with dah seria. Mari minta marah pula. Marah. Tadi minta dah mu, minta pula. Ambil yang seria ya. Tapi marah pas juta nak bagi orang. Itu kita pemarah dan tidak pemurah. Tu habis. Ada pun wali pemurah dan tidak pemarah. Itulah paling kurang. Hak lain tak sah. Cuba dia besar, kau janggut dia panjang, kau berapa, itu bukan alamat, bukan tanda. Apakah hikmatnya wali ni? Allah Ta'ala tak boleh menanda. Hak tetap, hak jelas. Allah Ta'ala penuh benar tanda dia. Mana kita sendiri tanda Allah Ta'ala ada? Ada pun wali dia tak ada tanda. Ini hikmatnya supaya kita husnuzan bainal muslimi. Sangka baik di antara orang Islam. Kita tak tahu kiri kanan depan belakang kita ni orang biasa ke orang-orang hak tinggi dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang wali sendiri tak tahu dia wali. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di atas mereka itu perkara hak dia nak tempuh ke hadapan. Wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka itu di dalam kerusingan perkara hak mereka tinggal. Itu dua sifat juga hak ketara disebut oleh Allah Ta'ala pada para wali. Mana? Tak takut benda hak nak hadap dan tak runsing pada benda hak nak tinggal. Itu. Apa Allah Ta'ala memperbahagiakan hati-hati orang wali-waliullah ni? Dengan apakah Allah Ta'ala memperbahagia? Bil musyahadati, dengan musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah dalam ilmu tasawuf itu berbeza dengan musyahadah dalam ilmu usuluddin. Kalau sebut musyahadah dalam ilmu usuluddin, artinya menyaksi dengan mata kepala, basar. Ni, menyaksi dengan mata kepala. Kita melihat dengan mata kepala begini, dia panggil musyahadah bil basari. Adapun musyahadah dalam ilmu tasawuf itu dipanggil musyahadah bil basirati, melihat dengan mata hati. Itu beza tu dah. Jadi bila sebut kata musyahadah dalam ilmu tasawuf ni, bukan melihat dengan mata kepala dah, tapi melihat dengan mata hati. Menyaksi apa? Menyaksi akan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sebut itu. Saksi Allah Taala apa? Saksi perbuatannya. Kesan-kesan daripada sifat-sifat fi'ilnya. Itu dia panggil disaksi dalam hati para wali. Setiap apa yang dia lihat, semuanya pasti mengingatkan dia kepada Allah. Tengok apa? Accident. Hati dia, mata tengok orang accident. Hati dia nampak qahar Allah Ta'ala. Sesuatu yang megah nampak. Tengok mata,
hati nampak jabbar. Tengok sesuatu yang cantik nampak jamal Allah Ta'ala. Gitu. Itu orang wali. Bila dapat benda ni, dia tetap. Dia tak ganyak dah. Macam kita tak boleh buat-buat. Mula nak balik kaget, nak terang. Nampak kata Allah 2-3 minit tu boleh. Lepas tu tak ingat. Hak ni dia tetap ni. Dia lekat selama-lama sampai mati. Baqa' billah dia panggil. Kekal hati dengan Allah Ta'ala. Bagaimana nak dapat hak ni? Hak muqaddimah yang disebut oleh khutbah kitab yang disebut oleh Imam Ghazali ni. Begitulah kata Sayyidut Ta'ifati Sufiyah Imam Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, iaitu kata dianya, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sairahu bil musyahadati. Man barang siapa zayyana memperhiaslah ia man tadi itu zahirahu akan zahir tubuh badannya bil mujahadati dengan mujahadah tadi, jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, ngaji sungguh, ngajar sungguh, baca Quran sungguh, semaya sungguh, puasa sungguh, sedekah sungguh, lawan nafsu-nafsu, lawan orang panggil segala musuh-musuh daripada nafsu, syaitan, makhluk dunia yang nak menghancurkan kita dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dia mujahadah, bersungguh-sungguh dia. Barang siapa yang seperti itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, hassanallahu sairahu bil musyahadati, nescaya Allah Ta'ala mempercantikkan akan batin-batin hatinya bil musyahadati, dengan musyahadah. Bila dapat musyahadah ni, tak boleh cakap lah. Orang panggil asrarul uluhiyah atau asrarul ilahiyah, rahsia-rahsia ketuhanan ada dalam perut dia. Hak ni termasuk daripada ma umiru bikitmani. Nah, perkara yang diperintahkan dengan menyembunyikan. Sebab tu setengah-setengah ulama marah nah kalau orang cakap rahsia ketuhanan ini, hingga-hingganya boleh menyebabkan jatuh hukum riddah, murtad, dibunuh. Seumpama Abu Mansur Al-Hallaj, anal haq, subhani, ma fi jubbati illallah, bunuh. Kenapa dibunuh dengan saifus syariah, pedang syariat? Kenapa? Boleh membawa fitnah orang-orang yang tak faham. Dan zahir perkataan dia tu menyalahi dengan syariat. Haram membuka rahsia. Itu tutup. Sebagaimana wahyu Nabi pun wahyu ada 3 kan? Ma umiru bitablighihi lil khalqi, 1. Wahyu hak Nabi diperintah menyampaikan kepada semua makhluk umat dia. Maka wahyu ni wajib para rasul bersifat dengan tabligh. Mustahil, tentu tidak bersifat dengan kitman, menyembunyi. Adapun wahyu ma umiru bikitman ni yang diperintahkan dengan menyembunyi, mustahil para rasul bersifat dengan tabligh. Mustahil pula. Wajib bersifat dengan kitman, menyembunyi. Ada lagi wahyu ma khuyyiru bitablighihi au bi kitmani. Nah, wahyu yang diberi pilih para rasul nak bagi tahu ke siapa, nak menyembunyi kepada siapa. Hak tu tak ada masalah. Rasul nak rakyat ke Salman Al-Farisi, tak si rakyat ke orang lain, nak rakyat ke Abu Hurairah, tak si rakyat ke orang lain. Ada? Nah, banyak wahyu lagu tu. Tu. Jadi di kalangan ulamanya berkhilaf. Apa? Tentang musyahadah ni. Musyahadah ni penyaksian kepada asrarul ulu ilahiyah, rahsia-rahsia ketuhanan yang disimpan dalam jiwa-jiwa orang arif. Ulama berkhilaf tentang adakah dia termasuk dalam ma umiru bikitmani atau ma khuyyiru bikitmani. Jumhur ulama mengatakan itu termasuk ma umiru bikitmani, sembunyi, haram disampai, tak boleh disampai, tutup. Nabi pun tak rayak kau kan. Tutup. Dah. Sebahagian kecil ulamanya ada mengatakan dah, itu ma khuyyiru bitablighihi au bikitmani. Mana termasuk daripada hak diberi pilih, nak rayak ke siapa, tak nak rayak ke siapa. Kalau berlaku di atas kaul ni, maka ilmu-ilmu seumpama ilmu apa, mengenal diri ke berapa, itu termasuk daripada perkara hak mesti diajari kepada ahli-ahli saja, tak boleh umum. Tak boleh digantung intan belian di kalung, ditekak babi, tak boleh. Kallimin nasa biqadri ukulihim.
Nah, bercakap akan manusia tu dengan qadar akalan dia. Nah, tak boleh nak bersahaya main. Nah, tak boleh tulis, nak hantar jual sesuka-suka hati, tak boleh. Tu siapa tak tu? Dipilih ahli-ahli saja. Tu. Sebab tu kata Ibn Arabi, nahnu qaum, kami inilah satu kaum yang kami haramkan mereka mentelaahkan kitab kami. Nah, kenapa? Kalau dibaca juga dengan tak faham masalah hak dia, natijahnya dua. Sama ada sesat atau menyesatkan. Sama dia sesat, dia sendiri jadi sesat. Dia faham tak serupa dengan kehendak. Dia sesat atau dia menyesat. Sesat ni, dua jadi. Itu. Maka saya kalau tanya, saya lebih cenderung mana? Itu termasuk bikitman ni. Wajib sembunyi. Tak boleh tulis, tak boleh hajar, tak boleh syarah. Sebab tak tu. Nah, lepas tu nak tahu mujahadah sendiri ya. Nah, lawan nafsu sendiri, bersungguh-sungguh sendiri dalam ibadah. Nah, man lam yazuk lam yadri. Siapa tak kecak, ya tak rasa. Nah, bila rasa tak tahu nak ayat lagu mana. Tu lagu tu pula. Habis itu. Habis. Wa halla alsinatal mu'minina bi dzikri. Kita berhenti situ dulu dah. Boleh dah. Pukul 8 lebih dah tu. Kalau bunyi totek-totek tadi lagi tu, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung pulaknya. Wahalla, dan memperhias, wahalla alsinatal mu'minina, dan Allah Ta'ala tu juga memperhiaskan lidah-lidah bagi orang mukminin bizikri, dengan zikir. Jadi hiasan lidah orang mukmin ni ialah zikrullah, bukan maki, caci, mengopak keji, bukan. Itulah orang panggil hiasan lidah orang mukmin. Kalau tak ada hiasan itu bermakna lidah dia tidak janguk. Orang panggil tak janguk, tak segok, tak handsome lidah dia. Tak handsome di sisi Tuhan, di sisi orang lain handsome belaka. Kalau dia muka handsome kan. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi hari Sabtu ni hamba minta keuzuran lah, sebab ada ceramah Maulidur Rasulnya. Jadi kita jumpa pula pada Sabtu yang ketiga pada bulan hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat tu pada insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi